Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita buat recording dan live stream menggunakan OBS ya. Jadi ini adalah simple guide lah, yang mana cara saya cuma merangkumi basic konsep cara untuk guna OBS untuk stream dan juga record secara ringkas saja. Untuk features yang lebih lanjut boleh explore kemudian hari lah. Okey, jadi untuk tu kita terus kepada pembelajaran kita. Dalam bab ni kita akan belajar macam mana cara untuk install OBS. Yang kedua, kita akan explore features yang ada dalam OBS. Yang ketiga, kita akan set up OBS untuk recording dan juga streaming. Dan last kali kita akan start record lah. Okey, so kita terus kepada bahagian pertama, iaitu install OBS. Jadi untuk install OBS ni adalah software yang percuma, jadi boleh terus kepada website rasminya, iaitu obsproject.com. Dalam ni boleh download dan terus install. So dia ada 3 version boleh pilih. Okey, semuanya adalah open source, Windows, Mac OS ataupun Linux. Terus klik dan download. Lepas siap download, terus install dan buka. Okay, biasa untuk pertama kali buka ada beberapa configuration option yang perlu dipilih. Antaranya adalah pemilihan optimization, iaitu optimize untuk streaming ataupun optimize untuk recording. Jadi saya rekomenkan untuk tekan pada optimize untuk recording. Sebabnya kalau optimize untuk streaming ada beberapa setup lagi untuk streaming yang perlu direkodkan. Jadi kita akan pilih untuk recording dulu, dan bila untuk streaming nanti kita akan set up seterusnya. Okay, setting kedua yang biasanya keluar adalah video setting. So saya rekomenkan kita akan guna current setting lah, use ke current setting, sebabnya ni adalah setting yang biasa dalam pada desktop kita lah. So different desktop basically lah dia punya resolution, tapi dia akan taruh pilih lah yang terbaik. Untuk FPS pula kita akan pilih sama ada nak fokus pada FPS ataupun resolution. Jadi saya recommend anda fokus pada FPS jika anda gunakan OBS ni untuk streaming ataupun recording video ataupun games. Jadi tetapi kalau anda gunakan untuk video pembelajaran ataupun tutorial yang mana perlu menekankan pada skrin, jadi kita akan tekan pada resolution lah. Jadi apa yang ada pada skrin lebih jelas lah. Okay, bila dah siap install, ni adalah interface OBS. Jadi tak banyak sangat yang complicated, tak apa, kita akan explore dalam bab seterusnya macam apa features-features yang ada dalam OBS ni. Okey, untuk bahagian kedua kita akan explore OBS interface. So ni adalah interface OBS, ada beberapa benda yang perlu kita tahu yang penting. Dia ada 3 panel yang dipanggil scene, sources dan juga audio mixer. So yang ni transition dengan control setting apa semua ni kita akan masuk ke bahagian lain lah. Saya akan explain kemudian hari. Jadi untuk bahagian ni kita akan explain sedikit demi sedikit lah. Jadi yang pertama sekali scene. Scene ni adalah tempat yang mana kita akan pilih skrin mana yang kita akan record. Nanti saya akan tunjuk lebih detail macam mana saya guna scene ni. Yang kedua adalah source. Source adalah tempat di mana kita akan tambah. Okey, kita akan ambil video ke logo ke untuk dimasukkan ke dalam skrin tu, scene yang kita dah buat. Dan last sekali adalah audio mixer. Audio mixer ni adalah tempat yang mana kita akan set kita punya audio lah, sama ada nak record daripada desktop ataupun mikrofon, ataupun jika ada headphone dan juga mikrofon ataupun pelbagai audio, kita boleh set up di sini lah. So saya cuma merangkumi yang basic saja, yang ni nanti anda akan explore dengan sendirilah. Okay, so kita seterusnya bahagian ketiga. Kita akan ajar macam mana nak set up OBS untuk recording dan juga streaming So macam mana nak set up? Pertama sekali cara untuk set up pertama kita perlukan scene. Okay, pilihlah satu scene dulu. Untuk pertama kali klik tambah untuk create scene.
Okey, sebagai contoh saya nak tambah satu scene untuk cikgu Hayat, yang satu scene lagi untuk saya tengok video ke, saya akan klik tambah ni. So bila dah siap tambah ni, dia screen ni adalah blank screen gelap. Jadi apa yang perlu adalah klik tambah kat sini. So dalam ni ada beberapa features yang kita akan masukkan. Okey, jadi kita akan explore satu-satu benda ni. Jom kita tengok audio input capture. So audio input capture ni biasanya untuk tangkap apa yang datang daripada mikrofon. Yang kedua, audio output capture. So yang ni adalah tu bahagian setting mana kita set up bahagian output apa yang kita nak, speaker ke, okey, ataupun headphone ke. And then browser ni adalah tempat untuk kita grab website mana URL daripada website lah. So biasa setengah orang akan share YouTube ke, video ke, ataupun widget ke, ataupun ada juga yang guna live chat. Last kali, next, display capture. So yang seterusnya kita akan belajar display capture. So display capture ni biasanya untuk kita record screen kita lah. Okay, yang lagi game capture. Game capture ni biasanya kalau kita main game, dia akan automatically untuk setup kita punya Windows untuk game lah. Yang lagi image, biasanya kita akan masukkan image dalam screen. Sebagai contoh, saya akan masukkan logo saya ke. So kita akan ambil image. Dan video capture device ni biasanya kita akan ambil video capture daripada kamera lah, contohnya webcam, supaya nanti boleh dimasukkan dalam screen. Dan last kali adalah Windows capture, maksudnya dia akan capture semua yang ada pada screen ni. Okay, biasanya kita guna ni bila display capture ataupun gaming capture tak berfungsi. Jadi untuk macam mana cara saya gunakan OBS, saya akan kongsikan sikit lah. Okay, ni adalah OBS saya. Scene ni adalah channel yang saya tetapkan lah, screen yang saya tetapkan. Sebagai contoh, sekarang saya nak buat live screen untuk Cikgu Hayat, so saya akan guna live screen Cikgu Hayat lah. Ataupun sebelum saya start live stream, saya akan tuliskan buat screen ni dulu. Stream akan bermula, and then masukkan jadual ataupun apa ni. So ni adalah image. Okay, ni adalah teks, perasan. So saya akan tunjuk macam mana contohnya. Saya create satu scene untuk baru, testing scene. Okay, untuk kita test scene. So ni adalah scene baru. Jadi kalau kita nak beri scene lain, kita boleh tekan lah. So macam ni, intermission ni biasanya saya gunakan untuk saya chat, masukkan video gambar saya dan juga video yang berkait, dan juga chatbot lah kalau kita nak borak-borak apa. Sekarang kita boleh set test scene. Biasanya bila dah start untuk pertama kali, test scene akan kosong lah. Jadi untuk kita masukkan ni adalah screen kita lah bila kita nak share. Jadi kita akan klik tambah. Jadi sebagai contoh, saya akan tambah, biasa yang famous kan, tambah sama ada display, image, teks, video capture. Jadi saya masukkan dulu yang pertama display lah. Saya akan ambil screen lah, desktop screen, tekan OK. So untuk pertama kali ni, sebab kita dah ada, kita dah, apa setting tu dah ada di sini. Kalau tak, kita akan klik new lah, display capture. So saya tulis lah, ni monitor saya. So dia akan capture monitor saya. So saya ada dua monitor sekarang ni, iaitu monitor 1 dan monitor 2. So ni monitor 2 saya. Klik OK. So ni adalah monitor. Akan keluar dalam kita punya scene. Sebenarnya saya akan tambah, biasanya kita akan tambah image lah. Image ni bila jika tiada, tekan klik OK je untuk import mana-mana image. Klik browse untuk mana-mana image. Okay. So macam saya dah ambil, kita ambil lah mana-mana gambar aku ada. Picture okay. So okay, so ni adalah frogs. So biasanya saya masukkan image frog. Okay, next, seterusnya lagi kita akan, so kita boleh rename lah. Ni adalah logo rename sebagai frog. Lagi biasa kita akan masukkan lagi, kalau berminat boleh game, untuk main game. Okey, saya ambil video capture lah untuk saya punya screen. Jadi saya akan ambil saya punya kamera lah. Klik OK. Kalau tak ada, biasa untuk first time tak ada ni, jadi kita kena create new dulu lah. Sama macam konsep tadi.
image tadi. So kamera dia akan keluar gambar saya. So ni saya. Jadi kita masukkan gambar, kita boleh susun macam mana nak susun. Okay, ni boleh besarkan, klik saya. Klik nak alih. So ni saya klik monitor, so monitor ni yang gerak. Pilih kamera. Pilih kamera. Okey, kamera duduk kat sini. Next lagi kita akan tambah, kalau nak lagi peminat boleh tambah URL. Contohnya browser. So biasa kita akan masuk untuk chatting, jadi untuk pertama kali tak ada. So klik OK je. And then pilih lah. Untuk saya pilih, contohnya saya nak masukkan website saya lah, atau projek butik saya, youtube.com/c/Hayat. Okay, saya nak size, so saya tetapkan sebagai 1280 hingga 800. Cukup lah. Kalau tak, kita boleh besarkan lagi. Boleh pilih sama ada nak laju ataupun nak kontrol audio daripada mana. So ni kalau kita nak background dia cantik sikit, jadi untuk sekarang ni kita buat default. Next kita berikan semua ni adalah channel YouTube. So dia akan loading lah YouTube. Saya beri teks, misalnya teks, kalau nak tambah apa-apa teks, sebagai contoh saya tulis mission hari ni ataupun nama hari ni, tekan OK. Ada tak nama? Tak ada. So apa nak tulis? Selamat datang. Selamat datang. Boleh pilih font tak? Boleh. So saya pilih font Legacy. Cantik. Bahawa. Saya pilih, saya klik OK, selamat datang. Boleh susun sama juga. So boleh susun ke mana nak. Okay. So itu sikit sebanyak lah. Kalau nak baiki lagi, kita boleh tekan sini, kita boleh rename. Macam mana nak rename? So kata dia ni, right click, tekan rename. So rename saya masukkan dulu. Ini kamera, ni floor, ni monitor. So kita tahulah nanti. So ni apa? Selamat datang tulis lah. Intro. So ni sikit banyak lah pasal features ni. Okay, so kita proceed sambung lagi pada bahagian yang seterusnya. Okay, untuk bahagian terakhir kita akan belajar macam mana nak start streaming dan juga recording. Tulisan saya besar So untuk start streaming atau recording, kena klik pada bahagian setting. Ini salah ni, bahagian setting. Jadi dalam setting ni ada beberapa bahagian yang perlu kita tahu, tapi saya cuma fokus pada stream dan output lah. Okay. So untuk bahagian ni, pergi ke bahagian output. Okay, dalam bahagian output ada settingnya, streaming untuk berapa bitrate, recording berapa bitrate. Dalam ni kita akan set up sama ada encoder ni, hardware ataupun software. So kita akan belajar secara detail lagi lepas ni. Saya tutup ni. So kalau anda menggunakan komputer yang power, biasa saya rekomenkan guna software lah, X264. Jika komputer tu biasa-biasa, kita guna NVENC lah, hardware untuk encoding ni. And then kita boleh pilih juga format audio, and then pilih mana tempat untuk save. Okay, untuk recording format saya rekomenkan guna FLV lah. Sebab apa? Kalau FLV, kalau kita ada error ke apa, file tersebut masih lagi selamat. Kalau MP4, bila kita record, so kalau ada masalah, nanti video tu akan terus rosak, so rugi. So lagi bagus save FLV, size dia pun tak adalah besar sangat. Okay, untuk seterusnya, untuk stream, ada beberapa servis stream yang boleh kita guna. Antaranya adalah Twitch, YouTube, Facebook Live, Twitter dan sebagainya lah. Jadi untuk ni ada beberapa benda saja yang kita boleh perlukan untuk stream. Yang pertama sekali, sama ada kita gunakan stream key. Sebagai contoh Facebook ataupun YouTube, kita akan gunakan stream key lah. Stream key ni boleh diperoleh daripada Facebook Live ataupun YouTube lah. Dan untuk yang keadaan yang kedua, kita boleh guna stream account. Contohnya Twitch ni biasanya dia ada account Twitch, so jadi kita akan connect dengan Twitch. So senang saja, bila dah connect macam ni, dah settle. Terus bila contohnya, sebagai contoh saya tengok sini, contoh saya dah pilih ni, dah
dah settle semua, saya boleh pilih start streaming. Kita dah masukkan semua stream key ataupun dah link dengan kita punya account Twitch. Jadi kita boleh terus klik untuk record ataupun streaming. Saya rasa itu je kot sikit sebanyak. Yang lain boleh explore dengan sendirilah saya rasa. So that's all. Untuk lebih features yang lebih menarik lagi, sebagai contoh macam mana nak buat slide menarik ke apa, yang tu boleh explore sendiri nanti ya, ataupun kalau berkesempatan saya akan sharekan lah. Jadi saya rasa itu sahaja sedikit sebanyak daripada saya. Kalau rasa video ni berguna, boleh share. Okay, sekian, terima kasih.